Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita sambung muka surat 222 dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Wa qawlihi ta'ala latanu'u bil usbati ulil quwwah ay latanu'u al usbatu biha. Wa qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ay irsilu arjulakum. Ni masih lagi berkenaan dengan pergantungan dengan yang jauh. Maknanya satu bahagian ayat ataupun satu frasa ayat itu dia bertakluk, dia bergantung. Yang ini masih lagi terikat dengan kalimah yang jauh. Biasanya ta'alluq tu dia dekat. Tapi ini ada kalanya di tempat yang jauh. Antaranya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ini cerita Qarun. Dan kami telah mengurniakannya, yakni kepada Qarun, dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Maknanya Qarun ni seorang yang kaya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu daripada kaum Nabi Musa juga, tetapi dia zalim kepada kaum Nabi Musa itu. Dan kami berikan kepadanya itu daripada kunuz, jenis kekayaan, yakni pembendaraan, emas, perak, permata-permata yang berharga, yang biasanya ditanam dalam bumi, ataupun disimpan dalam gedung-gedung yang sukar tembusi. Mana kalau kita dalam negara ada peti besi lah. Jadi gedung ni, yang mana tak usah cerita besar gedung dia tu, cerita pasal anak koci dia. Dia dulu ni kira-kira sesuai lah. Gedung yang besar, anak koci besar. Jadi nak akad anak koci ni menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh orang yang mempunyai kekuatan, orang yang kuat sasa. Yang ni latanu'u al-usbatu biha, berat kepada orang yang gagah perkasa. Dalam nota nombor 458 ni, na'a, dia latanu'u daripada na'a. Na'a. Lam tu dia panggil lam ibtidak. Lam ibtidak tu dengan mana takkid lah. Cuma di sini kita tak panggil lamul ibtidak, dia panggil lam muzahlaqah. Sebab ada inna tu takkid. Lam ni dengan mana takkid juga. Jadi bila ada inna tu, lam tadi dia kena kesong. Asalnya lamafatihuhu. Asalnya lamafatihuhu, tetapi oleh kerana ada inna, lam tadi dia pergi kesok letak pada latanu'u. Gitu dia punya kaedah dia. Dia panggil lam muzahlaqah. Lam takkid, lam muzahlaqah. Jadi na'a itu digunakan dalam dua keadaan, muta'addi, transitif, dan lazim, tak transitif. Dah. Jadi muta'addi itu, transitif tu, mana muta'addi tu dia mesti ada objek dia. Macam hadis man qara'a surata kahfi. Surata tu dah maf'ul kepada qara'a, sebab qara'a fa'il muta'addi, transitif. Jadi qara'a tu man, siapa baca akan. Dia kena tubik siapa baca akan surah. Maf'ul. Dia tu tak baca surah tu sebagai fa'il tak boleh. Sebab qara'a itu fa'il, panggil fa'il muta'addi. Fa'il
Muta'addi yang memerlukan kepada objek. Memerlukan kepada objek. Jadi qara'a, contoh di sini, qara'a adalah fi'il muta'addi. Dan lazim. Lazim ni bukan lazim bahasa Melayu, sama-sama. Lazim ni yang mana tak transitif. Maknanya dia hanya memerlukan kepada fa'il. Macam kita kata qama. Qama tu berdiri lah. Kita kata berdiri apa? Tak ada. Jadi dipanggil tak transitif. Dipanggil apa dalam bahasa Melayu ni? Kata kerja lampau dan tidak lampau. Tidak melibatkan objek. Dia kalau istilah Za'bar dulu melampau. Tak. Dia terjemah daripada muta'addi tu melampau, lazim, muta'addi, melampau tak melampau. Tapi istilah bahasa Melayu ni pun dia banyak guna orang putih, transitif. Lazim tak transitif. Jadi biasanya fi'il muta'addi dengan fi'il lazim ni kita boleh cari lagu mana? Kita tanya. Macam qara'a tadi. Man qara'a, qara'a maza? Ma qara'ahu, dia baca gapo? Ma qara'a, dia baca gapo? Jadi kalau ada boleh buat soalan lagu tu, itu panggil fi'il muta'addi. Kalau kata maqama, tak boleh. Apa duduk? Apa berdiri? Tak boleh. Berdiri apa? Tak boleh. Kalau kata ma akalah. Mallazi akalah. Dia makan gapo? Jadi kalau kata makan akalah tu dia ada maf'ul dia, objek dia. Jadi itu muta'addi. Jadi biasanya kalau kita ngaji Arab lekeh-lekeh, kita akan jumpa dah bahawa fi'il muta'addi tu kalau nak cari dia, mana ada maf'ul. Ada maf'ul tu, lagu mana kita boleh tahu ada maf'ul? Kita boleh tanya, makan gapo, baca gapo. Sebab itulah kalau kita baca Maulid Adil tu, man qara'a surata. Surata jadi maf'ul. Baca apa? Jika yang pertama, makna jika fi'il na'a tadi dengan makna muta'addi, ia bermaksud muatan yang tu muatan yang menyebabkan pemikulnya mengalami bebanan yang berat. Jadi ada menyebabkan tu. Menyebabkan pemikulnya mengalami bebanan yang berat. Takdir ayat ni, takdir ni bukan takdir qada dan qadar ni. Takdir ni andaian. Kira-kiranya ayat ni lagu ni. Latuskila mafatihuhu bil usbati ulil quwwah. Latuskila mafatihuhu bil usbati ulil quwwah. Maknanya anak kecil itu menyebabkan para pemikulnya itu terbeban. Latuskilu bukan latuskilu bukan latuskila. Latuskilu mafatihuhu bil usbati ulil quwwah. Maknanya anak-anak kunci tadi begitu berat sehingga membebankan orang yang mengangkatnya. Itu kalau kita kata latanu'u itu dengan dengan makna muta'addi, muta'addi. Jadi mafatihuhu tu dia jadi fa'il. Ini yang menjadi kecenderungan Ibnu Abbas. Jika mengikut andaian yang kedua, maknanya fa'il tu fa'il lazim. Takdir ayat ini ia menjadi berat dan bebanan kepada para pemikulnya. Maksudnya latuskulu saqula yaskulu lataskulu al-usbatu ulil quwwah bimafatihihi. Anak-anak kunci itu menjadi bebanan berat kepada para pembawanya. Mana terasa berat oleh lataskulu al-usbatu, terasa berat oleh orang-orang yang gagah perkasa bimafatihihi dengan membawa anak kunci itu.
Dalam hal ini Imam Waliullah cenderung kepada makna yang kedua. Cenderung dengan makna yang kedua, yakni la tanu'u tu sebagai fi'il lazim. Dia tidak muta'addi. Sebab itulah berak kepada, menjadi berak kepada. Atas kulu, la tanu'u, menjadi berak kepada, terasa berak oleh sebilangan besar. Sama ada kita kata berak kepada, menjadi berak kepada, ataupun terasa berak oleh kumpulan sebilangan besar orang yang gagah perkasa. Kemudian firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Sebab bak tu dia panggil bak ilsaq. Dari kepala kamu dan kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Yakni wagsilu arjulakum, yakni basuhlah kedua belah kaki. Ini contoh yang selalu kita belajarlah. Dalam nota 459, ia bergantung kepada kalimah yang jauh, iaitu kedua belah tangan. Maksudnya kalau kita baca ayat ni, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi wa arjulakum tu dia bersambung ataupun ataf dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Duduk situ tu. Oleh sebab itu ia menjadi kerumitan untuk difahami. Sebab itulah dia ada khilaf. Ada juga setengah daripada ahli sunnah dia kata waghsilu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dia baca gitu. Baca gitu. Maknanya sapu kaki. Tapi dia takwil lah. Maksud sapu kaki itu bila pakai khuf. Dia ada juga qiraat satu lagi tu. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Qiraat tu dibaca dengan qiraat bacaan lagu tu tadi, tetapi dengan maksud sapu khuf. Tapi bacaan hak mutawatirnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi wa arjulakum tu basuh kaki. Jadi balik mana? Balik kepada basuhlah muka dan kedua belah tangan sehingga ke siku. Ada jauh situ tu. Walaupun hak dekatnya wamsahu hak dekat. Wamsahu tu orang panggil amil dia. Fi'il dia tu hak dekat duduk situ. Hak dekat. Tapi yang dikehendaki adalah hak jauh. Yang ni faghsilu. Tu amil dia. Tafsiran ini disokong oleh sunnah Rasulullah SAW yang tersebar umum. Maknanya dalam hadis-hadis Nabi semua Nabi basuh kaki. Tak, tambah pula dia ada hadis kan. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail lah kepada tumit-tumit yang tidak dibasahi dengan air. Mana Nabi pernah tegur sekumpulan sahabat tu sinar lagi. Buku lali mereka tu, tumit mereka tu sebab tak kena air. Kita boleh nampak lah, muka jalan pasir je. Dia nampak tu kelaring-kelaring tu. Jadi Nabi tegur. Jadi sunnah Nabi menyokong ta'alluq wa arjulakum itu kepada faghsilu. Demikian juga tahdid. Tahdid ni maknanya penetapan. Dia tahdid, penetapan. Hak lah, hak. Sekat-sekat mana? Menunjukkan kepada kedua belah kaki dibasuh, bukan disapu. Ini kerana anggota yang disapu tidak ditentukan haknya. Sama ada sapu ketika berwuduk atau tayamum. Maknanya hak hujah ahli sunnah. Berbeza dengan Syiah. Syiah kata kaki ni sapu ketika berwuduk. Khuf tak ada sapu khuf. Dia tolak ahli mutawatir. Syiah kata kaki disapu, tidak dibasuh. Tapi berdasarkan kepada sunnah Nabi, berdasarkan kepada qiyas, maknanya kalau kita tengok dalam anggota wuduk ni, dia ada berapa? Muka, tangan, kepala, kaki. Orang panggil pak hak basah ni.
dua kering, tertib, niat dengan tertib. Dah, pak basah dua kering. Jadi hak yang basah kena air pak. Ada pak. Muka, tangan, kepala, kaki. Pak ni. Kalau diperhatikan, dia kalau basuh ni, pada basuh tangan, Nabi Allah Ta'ala sebut hak dia. Ilal marafiq, sampai sin ni. Jadi hak tu jenis basuh. Jenis basuh dia kena sampai siku. Begitu juga kalau tengok kepada basuh kaki, kaki tu Allah Ta'ala kata, wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain itu dia punya hak dia. Jadi bila ada hak, dia kena balik kepada hak ada hak juga. Jadi tangan itu dibasuh, ada hak. Jadi kaki ni ada hak, maknanya dibasuh, tidak disapu. Cuma orang katalah, tu muka tu tak ada hak. Sebab orang ni kalau kata muka ni, hak mana kita nampak ketika kita berhadapan dengan dia tu. Itu panggil wajah. Wajah ni bagi hak kita nampak bila duduk depan dia, itulah yang dikatakan muka. Jadi fagsilu wujuhakum tu maknanya hak bagi muka. Sebab kalau nampak kau ni pipi, dia panggil pipi lalu. Dah. Kalau nampak kau atas ni orang panggil kepala. Jadi kalau kata muka ni, dikatakan muka ni dia meliputi semua. Dia berbeza dengan tangan. Tangan ni, dia sampai sini pun tangan juga, sini pun tangan juga, sampai sini pun tangan juga. Jadi orang panggil tangan ni dia adalah umum. Umum dia merangkumi sampai pergelangan, siku dan sampai ke ketiak. Kaki lagu tu juga. Kaki ni dia boleh sampai sini. Dah. Orang panggil mana ni? Pangkal pohon ni sampai bawah kaki. Kaki juga. Tapi bila dihadkan setakat mana, maka itu menunjukkan kaki itu dibasuh. Seperti mana tangan. Jadi oleh kerana tangan ni dia meliputi, dia kata mustarak lah. Setakat siku, setakat pergelangan, setakat ketiak, maka syariat telah tetapkan sampai siku. Jadi itu dibasuh. Kaki lagu tu jugalah. Jadi bila ada had, adapun ada tahdid, maka itu menunjukkan kepada dibasuh. Adapun kepala ni, kepala dia tidak ada had. Tidak ada penetapan setakat mana. Cuma difahami berdasarkan kepada bak tu lah. Bak tu ada kata bak tu bak menunjukkan kepada sebahagian. Sebab wamsahu tu kalau tak ada bak pun boleh, wamsahu ru'usakum pun boleh. Tapi Allah Ta'ala kata bak tu menunjukkan kepada sebahagian. Kemudian yang keberapa ni? Walaula kalimatun sabaqat. Ni kita gilah. Apa tu? Contoh yang lain. Ni. Kalau kita nak faham ta'alluq dengan jauh ni, contoh yang lain seperti contoh yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain. Mereka dilayani. Yatufu ala ni mana jajaklah. Dilayani maknanya berlega semua. Pelayar-pelayar tu dia mari semua tak duduk dia. Kalau kita di hotel tu, dah. Kalau gelas kita tu kurang sikit, dia main bubuh air. Ada semua hitam, dah. Dia tengok ada pinggir kita tak guna dia main kutip. Itu mana layanan. Jadi budak-budak, anak-anak muda, lelaki yang tetap kekal muda ni, dah. Sentiasa beredar di sekitar mereka. Biakwab dengan membawa piala-piala minuman dan tekuh-tekuh. Serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Dia ada sungai kan? Sungai arak, sungai susu, sungai madu. Ya. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Maknanya Allah Ta'ala sebut lalu. Kalau arak dalam syurga ni dia tidak pening, tidak mabuk. Tidak jadi bengong. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis yang mereka pilih.
walahmi tayrin mimma yashtahun, serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini, dan mereka dilayani dalam kurungnya bidadari yang cantik parasnya. Maknanya mari juga kelewat, mari juga musing pada mereka tu bidadari, wahurun ain. Jadi kita tak baca wahurin, kita tidak baca waruhin in, tapi kita baca waruhun. Sebab hak ni dia ta'alluq dengan yatufu tadi, yatufu alaihim wildan. Jadi kalau kita baca wahurin ain, jadi anak-anak muda telah bawa bidadari. Tak apa sesuai. Tak. Jadi wahurun itu ataf kepada yatufu alaihim. Jauh tu tapi lagu tu lah. Sebab Tuhan nak cerita dengan begitu detail sekali nikmat-nikmat dalam syurga ni. Kemudian contoh satu lagi, firman Allah Taala, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Contoh ni sebenar dia berkait dengan takdim takhir ni. Jadi Imam Waliullah di sini dia dia sebut sebelum pada ni takdim takhir. Kemudian ta'alluq bil ba'id. Tapi contoh dia mari tu dia sebut contoh ta'alluq bil ba'id dulu, kemudian barulah dia mari contoh pada takdim dan takhir. Tu dia jadi musim sikit tu, Dia pun teh juga kita kali. Takdim takhir tu dia pergi pelewat. Jadi hak ni takdim takhir baru contoh dia. Hak lain tu contoh bagi ta'alluq bil ba'id. Firman Allah Ta'ala, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Dan jika tidaklah kerana telah terdahulu kalimah Tuhanmu, wahai Muhammad, dan satu tempoh yang ditentukan, nescaya balasan jenayah mereka sudah semestinya berlaku. Maknanya, kekufuran mereka itu boleh menyebabkan azab yang segera. Moga dia mahu duduk cabar, wak nganying, mempersendakan, minta semua azab. Boleh Tuhan nak mari tapi tak sih. Jadi yakni walaula kalimatun sabaqat wa ajalun musamma lakana lizama. Mana Allah Taala telah menetapkan bahawa azab ni dia ada waktu dia. Bukan mari mengikut cadangan ataupun cabaran daripada demo tu, tidak. Likulli ajalin kitab. Bagi setiap sesuatu tu dia ada waktu, tempoh ketetapan dia. Jadi bukan kata demo tu cabar kat Tuhan nak mari selalu, tidak juga. Jadi ada waktu dia. Yang ni bila telah sempurna hujah, bila nabi itu, bila mana seorang nabi itu telah menyampaikan dengan lengkap, dakwah dia tu rata belaka, sehingga cukup yang dikatakan sebagai al-balaghul mubin. Segala hujah-hujah telah ditegakkan, mereka tu tak juga beriman, maka marilah azab. Jadi hak minta ni boleh jadi hak kepala. Orang bawah tu tak dapat keterangan dengan jelas lagi, maka azab itu mari mengikut waktu yang Allah Taala tetapkan, bukan kerana tuntutan cabaran daripada mereka tu. Jadi di sini berlaku takdim. Takdim dan takhir. Jadi lakana lizama itu orang panggil jawab kepada laula. Walaula tu dah. Laula ni dia kena ada jawab. Jadi jawab tu lakana lizama, jawab dia. Jadi lau ni orang panggil lau syartiyah. Lau cuma dia panggil lau syartiyah, lau imtina'iyah. Mana Tuhan tidak. Kalau tak sabit hak ni Tuhan tidak. Dia macam hak hadis Nabi lah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak sabit menyusahkan umat aku, tentu aku akan perintahkan mereka berwuduk. Tentu aku perintahkan mereka tu gosok gigi pada setiap sembahyang. Jadi laula tu mana tidak berlaku lah pada kenyataannya. Jadi lakana lizama tu jawab. Jadi jawab tu duduk depan wa ajalul musamma tu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalul musamma lakana lizama. Itu tertib ayat biasa. Boleh jadi
Hak ni Allah SWT nak jaga orang panggil apa ni, qawafi dia. Sebab surah Taha ni dia akhir dengan alif tu. Dia panggil alif maqsurah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ahli-ahli sihir yang beriman itu kata Rabbi Musa, Rabbi Harun wa Musa. Rabbi Harun wa Musa. Dalam ayat lain Rabbi Musa wa Harun. Hal ini Rabbi Harun wa Musa. Jadi dia takdim ke takhir, dia takhirkan ni sebab nak suruh serupa ujung dia tu. Kemudian illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu, wahai umat Islam, tidak menjalankan, yakni dasar membantu sesama sendiri yang diperintahkan oleh Allah, itu nescaya akan berlakulah fitnah, yakni kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya. Jadi illa taf'aluhu, kalau kamu tidak buat, maknanya kalau kamu tidak memberi pertolongan seperti mana yang diminta. Jadi hak ni ayat 73. Wa in istansarukum fid din, itu ayat 72. Kalau kira contoh bagi ta'alluq bil ba'id ni, dah. Ta'alluq bil ba'id ni. Jadi kalau kamu tidak memberi pertolongan, maka akan jadi fitnah lah. Maknanya orang kafir akan berkuasa selama-lamanya. Dia akan berlaku kerosakan yang besar. Jadi fitnah ni, mana kekacauan dalam agama lah. Orang beriman dilarang daripada beriman. Orang-orang yang nak beri, orang-orang kafir dilarang daripada beriman. Hak mana telah beriman dipaksa balik semula kepada agama asal dia. Ni orang panggil fitnah ni. Wal fitnatu asyaddu minal kufr. Wal fitnatu asyaddu minal kufr tu. Wal fitnatu akbaru wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu bukan kata fitnah tuduh kok orang. Tak, fitnah tu makna kekacauan. Maknanya menyekat orang lain daripada beriman. Orang kafir nak masuk Islam, pemimpin tahu ni sekat. Ataupun orang tu Islam dah, pemimpin tahu ni dia paksa murtad. Itu orang panggil fitnah. Fitnah ia dimaksudkan dalam ayat tu. Bukan fitnah reka-reka cerita. Hak tu orang panggil iftira'. Iftira'. Buat pembohongan. Jadi tidak patut kamu tidak memberi pertolongan sedangkan orang kafir ni dia pakak sama dia. Dia kata, dia pakak sama-sama dia nak kata orang Islam. Seperti dalam peperangan Ahzab dan juga peperangan lain tu. Jadi ayat ni selengkapnya kalau kita baca, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maknanya bila kata hijrah tu gak muhajirin lah. Dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman, menyediakan tempat perlindungan dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu. Wa nasaruhu ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka tu menjadi penyokong, pembela antara satu sama lain. Maknanya tidak membiarkan sesama mereka tu tidak membiarkan sama-sama mereka tu mendapat penghinaan daripada musuh. Mereka akan tolong. Jadi bila kata ada pertolongan, maka dia akan jadi wali lah, awliya. Sebab mana wali tu maknanya ia menolong, ia melindungi. Jadi orang beriman ni dia wali antara satu sama lain, mana dia jaga, backup, menjaga satu sama lain.
Kemudian wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Maknanya tak boleh nak buat gapo. Nabi pun tak boleh nak pergi pada waktu tu. Nak pergi serai Mekah pada waktu tu. Sebab belum mari perintah daripada Allah Ta'ala. Perintah mula-mula tu mari hijrah dulu di Madinah. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Sekiranya mereka itu, maknanya orang-orang yang tertindas tu disekat daripada kebebasan beragama, daripada mengamalkan agama. Bila mana mereka tu minta pertolongan daripada kamu untuk menentang musuh mereka, musuh dalam agama ni, maka wajiblah kepada kamu untuk memberi pertolongan. Kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Maknanya orang panggil kafir mu'ahad, dia panggil. Maknanya kalau kata ada dua negara, satu negara Islam, satu negara kafir. Kita ada dah perjanjian, gencatan senjata, gapo semua. Dah. Macam Nabi pernah dengan popok kafir Quraisy tu, perjanjian Hudaibiyah tu dah. Jadi ada perjanjian damai tu, mana tak boleh lah kita nak pergi serai. Tak boleh nak pergi serai tu sebab ada perjanjian damai. Kalau kata macam kita lah ni, contoh mudah kan, PBB lah. Bila semua tu duduk bawah PBB, kita tak boleh nak pergi serai negara lain. Sebab tu lah kira perang ni satu jenayah lah ni. Sebab semua tu duduk dalam perjanjian. Tak boleh lah. Jadi melainkan kalau satu negara tu dia langgar perjanjian, dia mai ceroboh negara kita, maka kita boleh serai dia. Jadi dalam keadaan ambil, ada perjanjian tak boleh. Itu kaedah jihad dalam Islam. Ini dia panggil kafir mu'ahad. Satu lagi dia panggil kafir harbi. Kafir harbi tu, kita dengan dia tu tak ada apa-apa perjanjian, dan dia tu mengancam kita. Orang beriman pun ada situ. Mereka tu disekat daripada beriman, mereka tu disekat daripada berhijrah. Tak boleh. Jadi bila begitu, negara Islam boleh pergi serai. Sebab nak menyelamatkan orang yang beriman, ataupun orang kafir pun nak masuk Islam pun takut. Sebab pemerintah yang zalim. Itu panggil kafir harbi. Kafir zimmi, mana kafir ada perjanjian dalam negara Islam. Perjanjian dia jadi warga negara Islam. Waktu tu kita tak boleh kacau dia. Kalau tidak, kita jadi fitnah. Kita ambil pisau tak tekak dia. Kamu duduk dalam negara Islam, kamu kena Islam. Itu tak boleh. Fitnah. Kita tu jadi fitnah pula. Fitnah tu maknanya menghalang dia daripada mengamalkan Islam. Ikut agama dia. Cuma kita boleh dakwah lah. Paksa tak boleh. Wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Maknanya orang kafir sama-sama dia bela. Dah. Dia tak kira dah mazhab dia gapo. Tak kira. Kita ni pelik dah. Asal kau lawan Wahabi, tak kira lah. Ahbas kau, Sufi kau, Syiah kau, boleh duduk sekali. Duduk tuju, duduk hadap kau Wahabi. Asal kau lawan Wahabi, tak kira. Orang ni ngatik dalam gelak kau, tak semaya bel kau, Syiah kau, gapo kau. Jadi musuh pula. Jadi tidak patut kamu membiarkan orang-orang beriman tadi yang meminta pertolongan daripada kamu biarkan. Sedangkan orang kafir ni sesama mereka saling melindungi. Aulia sesama mereka. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Barulah mari ayat tu. Jadi bila baca semua tu baru boleh nampak dia punya kaitan-kaitan tu. Jadi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, dia berkait dengan ayat wa instansarukum fid din. Jadi illa taf'alu tu dia kena takdir illa tansuruhum. Kalau kamu tidak tolong mereka, illa tansuruhum.
Kemudian firman Allah Ta'ala, illa qawla Ibrahim. Tetapi jangan dicontohi perkataan Nabi Ibrahim. Ini pun ta'aluk dengan tempat yang jauh juga. Ayat ini bersambung dengan firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan, pada cara Nabi Ibrahim itu dan pengikut-pengikutnya, contoh ikutan yang baik. Mana kamu kena tengok cara Nabi Ibrahim berjuang. Dia kait dengan tu. Tak faham mana tu, dia kena tengok nota 463. Ayat ini selengkapnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abih la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik. Lagu mana? Huraya kepada menjadi contoh yang baik itu, idh qalu, ketika mana mereka itu berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu. Ini orang panggil al-bara'. Al-bara' wal-wala'. Al-wala' wal-bara'. Orang-orang yang tak faham konsep al-wala' dengan al-bara' ni, dia kata tu Islam ekstrim. Islam ekstrim. Ni ajaran Syed Qutb. Ni ajaran Ibn Abdul Wahab. Dia tak faham. Al-wala' wal-bara' ni asah dia. Maknanya kami berlepas diri daripada kamu yang masih lagi kufur. Maknanya kami tak ada janji setia kami kepada mereka. Kami tidak akan memberi janji setia kepada kamu. Kami tidak akan bela kamu. Kami tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan kamu tu. Dan juga apa yang kamu sembah daripada Allah. Maknanya perbuatan syirik kamu. Kamu mensyirikkan Allah tu, kami berlepas diri. Mana tak join sekali. Bukan kata duduk sekali dah. Tengok orang sembah tunduk kita tunduk sembah hati. Tak. Tak ada nak jaga-jaga. Tak. Mana kita berlepas diri. Mana kita tak ada kena mengena dengan perbuatan syirik dan kufur kamu. Kalau kita learn ni kak, kalau kita pegang dengan masalah walak dengan barak ni, tak. Kalau ada satu geng tu memang duk hadap kubur, tak. Duk sujud, duk siung kubur tu. Jadi kita, kalau betul ahli sunnah, kita ikhtiar, kita berlepas diri daripada golongan ni. Ni bukan puak kita. Ni golongan yang menyeleweng. Golongan yang gulu, melampau terhadap kubur, terhadap orang-orang soleh. Mana kena ayak lah, berlepas diri. Tak ada kena mengena dengan kita. Walaupun dia dakwa sama akidah, dah guna kitab yang sama, kita kena berlepas diri, tak ada kena mengena. Tidak puak kita, dah. Kafarna bikum. Kami kufur, ingkar. Maknanya segala penyembahan kamu. Mana hak kamu sembah tu, kami tidak terlibat. Maknanya bukan pasal kita ni. Pergi kubur minta hajat daripada orang kubur. Bukan pasal kita. Sama ada nak panggil tawassul ke, nak panggil istighasah ke. Tak ada. Bukan cara kita. Bukan cara yang diajar oleh Nabi. Jadi kamu, dengan perbuatan kamu tu, kami berlepas diri. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian antara kami dengan kamu selama-lamanya. Maksudnya di sini jelas. Kita tak setuju. Kita bantah. Kita tak suka. Sikap kamu tu. Perbuatan kamu yang melampau. Perbuatan kamu syirik dan kufur tu. Kita balah tu. Sampai bila-bila. Maknanya bila kita pegang dengan akidah tauhid, kita tak akan lepas. Kita tidak ada
kita tidak bertoleransi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Sehinggalah kamu beriman dengan Allah Ta'ala sahaja. Tak ada lagi kufur, tak ada lagi syirik. Situ. Illa qawla Ibrahim. Maknanya, kecuali kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Hak ni tak boleh buat tunggu. Cuba orang beriman kena ambil teladan lah. Yang ni tidak boleh nak memohon keampunan. Tidak boleh memohon keampunan untuk ahli musyrik. Dia mati dalam keadaan kafir, kita tak boleh nak minta keampunan Allah untuk dia. Sebab Allah Ta'ala istihad. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Ta'ala ni tidak akan sama sekali memaafkan dosa syirik yang dilakukan terhadap dia. Orang lain tak apa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang lain tak apa. Tuhan boleh maaf. Liman yasha. Dengan syarat-syarat dia lah. Untuk siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi hak ni tak boleh. La astaghfiranna laka. Tak boleh nak minta ampun kepada orang yang kufur, orang yang syirik. Sebab Allah Ta'ala sendiri tidak mengampunkan. Jadi tu undang-undang Allah Ta'ala dah. Tak boleh. Allah Ta'ala sendiri tidak memaafkan orang syirik. Tiba-tiba Nabi dah nak minta ampun untuk orang syirik tu. Maknanya ayah dia lah. Azar. Azar. Tak boleh. Tapi setengah orang dah dia kata Azar tu bukan ayah Nabi Ibrahim. Dia kata Azar tu pak saudara Nabi Ibrahim. Tu tahrif. Tahrif. Sebab apa? Sebab tak ada bukti bahawa itu pak saudara. Tak ada bukti sebagai pak saudara. Jelasnya ayah. Tetapi oleh kerana dia ada pahaman Nur Muhammad. Sebab itulah dia kata tak boleh. Sebab perpindahan Nur Muhammad tu daripada ada siapalah kepada Nabi SAW tu, pada Abdullah tu, dia tidak boleh melalui orang-orang yang syirik. Jadi Azar ni, ayah Nabi Ibrahim, dia bukan setakat orang syirik. Tukar buat berhala. Tukar buat berhala. Jadi bila ada konsep Nur Muhammad, wa taqallubaka fis sajidin. Mana engkau tu taqallub. Orang yang pegang Nur Muhammad dia faham. Engkau Muhammad dalam rupa nur itu berpindah-pindah. Dalam sulbi orang-orang yang sujud. Sujud pada Allah lah. Jadi macam mana kalau kata Nabi Ibrahim tu orang-orang musyrik. Ayah dia tu orang musyrik. Sedangkan Nur Muhammad tu dia akan melalui duduk dalam tulis sulbi di bawah. Dia duduk bergerak bersama dengan ayah Nabi Ibrahim yang sujud tu. Jadi takkanlah ayah Nabi Ibrahim tu musyrik. Dia mesti beriman. Sebab Nur Muhammad dia mesti berpindah melalui orang-orang beriman yang sujud. Jadi bila ayat tu mari menyebut kepada kita bahawa ayah Nabi Ibrahim itu, Azar itu musyrik. Jadi terpaksalah mereka takwil. Mereka tahu itu pak saudara. Tu tahrif juga. Sebab apa? Sebab dia ada akidah tu. Jadi akidah Nur Muhammad ni, walaupun ada Tok Syekh tu kata, tak, benda ni bukan akidah. Tapi kalau bahar-bahar akidah. Akidah bagi dia. Faham dia. Jadi Nur Muhammad ni dia punya kesan dia banyak lah. Banyak. Martabat 7 pun Nur Muhammad juga. Martabat tertentu tu dah. Muhammad dengan Allah tu tidak terpisah. Hakikat Muhammad tu Allah juga. Macam-macam tu. Kita nak orang pun jadi tak erti tu. Jadi bila pegang Nur Muhammad ni terpaksa banyaklah ayat-ayat tu kena takwil kat sih. Kena tahrif. Sedangkan dia berpegang kepada hadis maudhu'. Kecuali kata-kata Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka. Aku pasti akan minta keampunan untuk engkau dan aku tidak dapat tidak dapat berkuasa menahan azab sesaan Allah sedikit jua pun daripada menimpa kamu. Tak ada nak apalah. Maknanya selagi aku boleh tolong, aku nak tolong. Kalau dah Tuhan nak azab, tak boleh lah. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim tu, la astaghfiranna laka tu, tu Tuhan tak kena.
Cuma apa Nabi Ibrahim tu, dia nak minta istighfar juga sebab dia pernah janji. Dia pernah janji, aku akan minta ampun untuk engkau ni. Dah. Kalau kamu beriman, kalau kamu nak beriman, tapi oleh kerana syarat tu tidak dipenuhi, tiba-tiba Nabi Ibrahim nak minta juga ampunnya, maka itu Allah Ta'ala tegur dia. Orang itu tak apalah. Kemudian, contoh berikut ni, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu engkau sedia mengetahuinya. Maknanya sallallahu Nabi ni, seorang yang benar-benar mahir tahu tentang bilakah berlaku kiamat. Dah. Jadi, yas'alunaka anha ka'annaka hafiyun. Ni bahawa ada takdim dan takhir. Yas'alunaka anha ka'annaka hafiyun. Kalau kita suruh berat sikit tak? Hak ayat takdir tu, yas'alunaka anha ka'annaka hafiyun. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Jadi anha tu memang sedap di ujung tu lah. Sebab anha tu dia boleh wakah gitu, muka mak tu kan. Kalau hafi, dia kena tarik sikit, hafi. Dia wakah dengan tasdid tu dia berat. Hafi. Al-Baydawi berkata, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada kekerabatan antara kami dan kamu. Oleh itu beritahulah kepada kami bilakah kiamat. Maksudnya, mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat seolah-olah engkau benar-benar mengetahui tentangnya, maka engkau mengasihi dan bersimpati kepada mereka. Maknanya, ayat ni atas rasa anak beranak. Orang luar tak tahu, tapi kita ni anak beranak. Maknanya orang kafir ni, orang Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang rapat dengan Nabi, ada keturunan dengan Nabi ni. Yang mari tanya seolah-olah Nabi ni tahu benar. Dan sifat tahu tadi, dia akan memberitahu, terutamanya kepada orang ada pertalian darah. Orang luar tak apa nak ayat. Dia faham lagu tu Nabi ni. Jadi engkau bila mana kasih dan bersimpati kepada mereka, lalu memberitahu secara khusus kepada mereka kerana pertalian keluarga, dengan memberitahu waktunya. Itu maknanya hafiz. Maknanya memberitahu atas dasar anak beranak. Kemudian berikut ni, sebab ketujuh, kesukaran nazam Al-Quran, penambahan dan pengulangan. Dia panggil itnab dan ziyadah. Wa akhir da'wana alhamdulillah.